Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, untuk video yang terakhir, saya rasa ini adalah koleksi pasia terakhir untuk tahun ni, untuk SPM tahun 2020. Saya akan bincangkan berkenaan dengan kertas 1 daripada SPMRSM, maksudnya trial untuk sekolah-sekolah ataupun atap rendah sains marah. Okey, dan macam biasa saya tak bincangkan semua, saya pilih-pilih juga, saring-saring juga soalan mana yang patut saya bincangkan lah. Okey, selain daripada soalan yang saya bincangkan ni, kalau ada masalah sila rujuk guru anda ataupun boleh DM dekat Insta, ada alamat Insta dekat bawah ni. Okey, so kita terus ke soalan pertama yang saya nak bincangkan. Bukan soalan 1, saya terus ke nombor 3. Okey, terus ke nombor 3. Alright, kalau nak kertas soalan penuh, boleh download dekat bawah. PowerPoint yang saya guna ni pun ada dekat bawah. Okey, sekali dengan skema saya bagi. Right, nombor 3 adalah sejenis alat pengukuran. Dalam paper 1 ni mungkin keluar satu daripada beberapa alat pengukuran. Contohnya dalam soalan ni vernier caliper. Boleh keluar juga micrometer screw gauge. Boleh keluar juga pembaris. Boleh keluar juga voltmeter, ammeter, galvanometer dan sebagainya. Mana-mana satu daripada alat pengukuran tu akan diuji pada awak. Right, diagram 1 shows a scale of vernier caliper to measure the diameter of a steel ball. The zero error of the vernier caliper is 0.02. Apa maksud zero error? Okey, dekat ujung-ujung ni kena tahulah apa maksud zero error. Zero error adalah bacaan vernier caliper, dalam kes ni adalah vernier caliper, apabila rahangnya ditutup rapat. Vernier caliper tu, bila kita tutup rahang dia, supposedly kosong vernier scale dengan kosong main scale well aligned, betul-betul segaris kosong dia. Tapi that has not been the case here. Dalam soalan 3, soalan beritahu bila rahang kedua-dua ditutup rapat, tiba-tiba ada bacaan. Bacaannya adalah positif zero error 0.02, terlebih banyak ni. So apa perlu kita buat kejap lagi? Kita kena tolak bacaan yang kita dapat di sini, tolak dengan zero error. Ingat zero error maksudnya adalah bacaan apabila rahang vernier caliper ditutup rapat. Masih lagi ada bacaan. Sepatutnya 0.00 lah. Alright, balik kepada bagaimana awak nak mengambil bacaan daripada vernier caliper. Pertama, baca main scale dulu sebelum kosong vernier scale. This is the zero of a vernier scale sebelum dia. Kalau sini 3, sini 4, maksudnya dalam senggatan kecil ni naik 0.1, 0.1. Okey, tengok ya, 3, 3.1, 3.2, 3.3. Kenapa saya stop dekat sini? Kerana kosong sudah pun berada, kosong vernier scale berada di sebelah bawah ni, kat sini, baca kat situ je. So straight away awak tulis 3.3 cm. Itu bacaan untuk main scale, selesai. Kemudian baca pula untuk vernier scale. Macam mana nak baca vernier scale? Baca bacaan di mana garisan vernier scale dan main scale adalah segaris. Mana yang betul-betul segaris? Saya nampak dekat sini ni, betul-betul segaris. Okey, bacaan di sini perlu dibahagi sama banyak dengan 100. Ada 100 bahagian. Bermaksud kalau awak baca 4, maksudnya 4 bahagi 100. Okey, dapatlah 0.04 cm. Bacaan yang awak dapat tadi 3.3 cm kena tambah dengan bacaan vernier scale 0.04 cm. Maka the reading including the zero error is 3.34. Bacaan yang awak ada baru saja baca ni adalah bacaan berserta dengan zero error. So bacaan sebenar, corrected reading is 3.34 minus 0.02, which is the zero error tadi. So dapatlah 3.32 cm. Okey, jawapan untuk nombor 3 bola. Okey, nombor 4.
graph period mass, okay, of initial balance. Okay, boleh tengok dekat sini pasti Y dia adalah T square, unit dia adalah second square. Pasti X nya mass, simbol mass dalam unit gram / gram. Okay, manakah satu statement yang betul berkenaan dengan graf? Okay, jawapannya adalah B. Kita tengok dulu kenapa B. Okay, A kenapa salah? The equation of the graph is y equals to mx plus c. Okay, ini bukan equation of the graph, equation of a linear graph. Sepatutnya kita boleh buat equation daripada simbol-simbol ni. Kita ganti balik t square ni di y, kita ganti balik x ni di x tu sebagai m. Barulah kita namakan dia sebagai persamaan graf. Okay, yang ni adalah formula asas ataupun persamaan asal. Okay, C ni pun sama dengan kosong, sebab memintas di origin kosong. Okay, unit of the gradient. Okay, saya padam balik. Macam mana nak dapat unit gradient? Gradient dikira menggunakan formula y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Senang saja nak kira gradient. Awak tengok dulu unit gradient, unit gradient adalah dibina daripada pertama, tengok y2 tolak y1. Ini bermaksud unit dipaksi y. Apa unit dipaksi y? S kuasa 2. Tulis untuk S kuasa 2. Okay, operasi apa ni? Bahagi. So, S kuasa 2. S kuasa 2. Saya tulis balik. S kuasa 2. Bahagi dengan unit yang dilabel pada paksi X. Apa? G. Okay. So, unitnya adalah S kuasa 2. G ni kuasa 1 bawa naik atas jadi G negatif 1. Okay. Itu jawapannya B. Okay, kenapa C salah? T square increases linearly to M. T square increases linearly. Salah. Perkataan increases linearly sepatutnya directly proportional. Sebab mula di origin memintas di kosong. Okay, D pula kenapa salah? M increases, T square decreases. Apabila M meningkat, T square sepatutnya turut meningkat. Salah dekat sini. Okay, nombor 4 B. Terus ke nombor 5. Okay, diberi satu bahagian daripada ticker tape, which is true about the ticker tape. Okay, tengok satu-satu. S has 2 tick. Ni bahagian S ada 2 tick, betul ke? This is 1 tick. 1 detik sama dengan 2 titik. Okay, tick tu sebenarnya adalah jarak, masa di antara 2 titik, 2 dot. Okay, so it is not 2 tick, it is 1 tick. Salah. Okay, nombor 2, time at S greater than time at T. Masa dekat sini, time dekat sini lagi panjang daripada masa dekat sini, dekat T. Betul ke? Jawapannya salah. Time at S is equal to the time of T. Okay, masa yang diambil untuk buat S dengan T adalah sama kerana kedua-duanya adalah 1 tick. So, masa yang diambil untuk 1 tick, kalau awak dah belajar chapter 1 form 4 dulu, 1 tick equals to 0.02 second. Tak kira lah tick tu jauh macam ni ke, satu titik kat sini, satu titik kat sini, selagi mana frekuensinya sama, maka masa yang diambil juga untuk buat ni masih lagi 0.02. Unless awak tukar frekuensi kepada frekuensi yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka perkara ni berubah. Okay, time taken to make a 1 tick is equals to 0.02 second for each and every time. Dekat sini 0.02, sini pun 0.02, dekat macam ni pun 0.02, dekat lagi pun 0.02. Okay, untuk buat satu tick. So B salah. Okay, C, the velocity of a toy car is 15. Cuba kita cari velocity. Macam mana nak cari velocity? Velocity sama dengan displacement bahagi dengan time. Okay, kita tengok daripada sini ke hujung, berapakah displacementnya? 15 cm.
Okey, bahagi dengan jumlah masa daripada S nak pergi T. Okey, saya padam balik. Nak pergi S, daripada S nak pergi T. Saya padam jap sebab semak dah tu. Padam. Alright. Okey, tengok sini. Okey, masa yang diambil untuk travel daripada titik pertama ke titik terakhir. Mula-mula kira berapa tik? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis sini 5. Ada 5 tik. Tapi 1 tik masa yang diambil adalah 0.02. So kalau 5 tik bermaksud kita darab 5 darab 0.02 saat. Okey, maka velocity akan dapat, okey, saya kira 5 darab 0.02. Awak pun tekan juga. Awak akan dapat 0.1 saat. So 15 bahagi answer, awak akan dapat 150 cm per second. Bukan 15, 150. Salah ke situ. Okay, so the only correct answer is D. The toy car experiences acceleration. Macam mana awak nak tahu pecutan? Macam mana awak nak tahu pecutan? Okay, saya tunjuk. Saya padam sekali. Ni clue juga ni. Selalu juga soalan bagi motion. Soalan tanya berkenaan dengan motion. Mana highlighter? Mula-mula tengok kepala anak panah. Kepala anak panah menunjukkan arah pergerakan. Kalau arah pergerakan anak panah dia kanan, bermaksud tip sebelah kanan adalah U. Okay, tip belah kanan mewakili U, initial velocity. Yang sebaliknya di sebelah hujung satu lagi adalah V. Okay, UV. Macam mana kita nak tahu pecutan berlaku? Bermaksud kita kena kenal bahawa pergerakan atau motion tu dari velocity yang perlahan ke velocity yang lebih tinggi. Okay, macam mana kita nak kenal perlahan? Perlahan kita tengok jarak antara ataupun jarak untuk buat satu tik. Kalau dekat-dekat itu bermaksud slow. Slow. S-L-O-W. Slow. Okay, sebab tiga tip tu dia sentiasa membuat titik pada kadar yang sama, uniform. Kalau dia boleh buat titik dekat-dekat, maksudnya tip tu slow. Tip tu slow, dia boleh buat banyak titik dekat-dekat. Kalau tip tu laju, dia tak sempat buat banyak dan jarak antara titik tersebut akan jadi lebih besar. So S bermaksud fast. Okay, kalau awak dah study benda ni memang ada dalam kepala awak lah. So from slow to fast, daripada perlahan pergi laju, tak ada maksud lain kecuali memecut. Objek sedang memecut. Okay, nombor 5 adalah dadu. Right. Terus ke nombor 6, velocity time graph. Saya highlight kat sini. Okay, ni graph motion. Graph motion, awak kena tahu apa maksud graph. Dari maklumat graph tu, daripada graph tu maklumat apa yang awak boleh dapat. Okay, secara ringkasnya, kalau V against T, kecerunan awak akan dapat pecutan. Kalau kecerunan negatif, bermaksudnya nyah pecutan. Nyah pecutan. Okay, kalau graf itu tidak ada kecerunan, macam ni kan, landai, rata, tak ada kecerunan, bermaksud pecutannya kosong. Ini pecutannya negatif. Faham ya? Pecutan negatif, pecutan kosong. Carilah graf pecutan masa yang mula-mula graf dia berada di negatif. Macam ni mungkin ni. Ni negatif. Ini langsung tak ada, mungkin kosong. Ini positif, salah. Ini tak ada, salah. Okay, ini negatif. Tinggallah D dengan A saja. So second part will be acceleration 0. Bermaksud garisan graf berada di kosong. D lah jawapan dia. Ini garisan graf berada di positif. Tak betul, A dia duduk di kosong. Right, nombor 6 dadu. Nombor 7, sebuah tangki lori tangki membawa minyak. Minyaknya bocor. Tangki bocor, bukan minyak bocor. Tangki bocor, minyak keluar.
What happened to the inertia of the lorry? Kena tahu dulu apakah satu faktor yang mempengaruhi inertia. Selalu soalan tanya. Faktor ni apa? Adalah mass. Bukan weight, tapi mass. Okay, so the greater the mass, the greater the inertia. Tolonglah hafal yang ni ataupun tahu yang ni. Selalu sangat keluar. And vice versa. Kalau jisim kecil, inersia dia kecil. Okay, dengan kata lain, apabila minyak melimpah keluar, inersia lori akan berkurang sebab jisim lori keseluruhannya telah pun berkurang. Inersia tu apa? Inersia tu adalah tendensi, kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan motion atau pergerakan asalnya. Okay, tendency of an object to remain at its original motion. Maksudnya kalau sedang bergerak akan terus bergerak, atau sedang berhenti akan terus berhenti. Apa kesan dia kalau inersia tinggi? Ada banyak. Hard to stop. Semuanya hard. Susah. Hard to stop, hard to move, hard to change direction. Okay, semuanya susah. Inersia besar, susah untuk bergerak, susah untuk berhenti, susah untuk menukar arah. Okay, itu inersia besar. Inersia kecil macam ni, lori ni boleh ambil selekoh tajam sebab inersia dia telah berkurang, inersia lori tu. 8. Given that a car is moving at constant velocity. Bila jawab paper 1, akan ada satu soalan yang macam ni. Dia akan trigger awak pada bahagian pertama soalan tu. Dipanggil stem soalan ke? Stem soalan tu dia akan mention 3 perkataan. Either constant velocity, at rest atau accelerate. Awak kena tahu ni di bawah subtopik forces in equilibrium. Kalau constant velocity bermaksud all forces in equilibrium. Macam mana nak tahu? Macam nak tahu? Ada 3 situasi Kalau saya ringkaskan kepada 2 lah. Rest ataupun constant velocity bermaksud total force acting on that object equals to 0, sama dengan kosong. Okay, itu bermaksud pecutannya juga kosong, tidak memecut. Dia bergerak tapi tak memecut. Nombor 2 ni secara ringkas Nombor 2, okay, kalau objek tu accelerate, okay, bermaksud resultant force tak sama dengan kosong. Okay, maka dia ada pecutan. Dalam kes ni adalah nombor 1. Okay, which of the following statement represent the motion of the car? Okay, jawapannya, adakah objek memecut? Salah. Objek tak memecut sebab constant velocity. The force acting is 0. Jumlah daya yang bertindak dekat sini adalah kosong. Tak betul, daya tak kosong. Cuma yang betulnya adalah the net force. Jumlah daya adalah kosong. Itu lebih tepat. Okay, bermaksud daya tujah dari enjin, contohnya 20 Newton, menyamai rintangan udara ataupun friction yang juga 20 Newton. So jumlah force sama. Bila kita tolak 20 dengan 20 dapat kosong. 20 tolak 20 dapat resultant force-nya kosong. So bila resultant force kosong, bermaksud objek mungkin dalam 2 keadaan, constant velocity atau tidak bergerak. Okay, D salah kat mana? The force acting on the car is unbalanced. Jawapan dia balance. Salah kat sini, balance. Okay, selesai nombor 8. Nombor 9 saya tak bincang. Nombor 10. Okay, tennis ball and soccer ball, different masses released at the same height, pada ketinggian yang sama. Apakah physical quantity yang boleh diukur yang sama untuk kedua-dua bola? Jawapan dia adalah, secara klisenya adalah pecutan graviti. Nilai G which is 9.81 ms negatif 2. Nilai G ataupun yang awak guna 10 tak silap, G awak masih lagi 10. Saya tertukar dengan KSSM. Okay, nilai G ni 10 ni sentiasa sama untuk semua objek. Okay, A salah, gravitational potential energy tak sama.
Tak sama. Walaupun ketinggian sama, tapi dalam gravitational potential energy melibatkan jisim MGH. Disebabkan jisim tak sama, different mass, maka nilai E tak sama. Kalau dua-dua bola tenis jisim yang sama, maka jawapan A mungkin boleh jadi jawapan anda. Okey, daripada tu tak ada kena-mengena lah tu. 10 jawapannya bola, nilai G Okey, dalam vacuum ke tak dalam vacuum ke, nilai G sentiasa sama. Dalam SBP, kalau awak tengok video sebelum ni, dalam SBP pun ada soalan bercorak macam ni. Tapi objek tu berada dalam vacuum. Right, nombor 11. Kalau tengok macam ni awak tahu dah, yang ni adalah forces in equilibrium. Kenapa tahu forces in equilibrium? Sebab objek ni tergantung dan tidak bergerak, stay dekat situ. Okey, diberi bahawa load berjisim 4 kg is in a state of equilibrium. Dia tak sliding ke kanan, tak sliding ke kiri, naik atas atau turun bawah, stay saja kat situ. So bila nampak yang ni, sebenarnya awak kena buat triangle of forces, segitiga daya. Okay, kita label dulu untuk weight. Weight dekat sini 40 Newton. Macam mana dapat 40 Newton? 4 kg adalah jisim, tukar kepada weight darab 10. Kita lukis weight dulu. Okay, sentiasa mulakan dengan weight. Okay, arah ke bawah. Arah ke bawah. So kita nak bawa F dengan T bersama-sama dengan sudut tu untuk jadikan dia segitiga. So ada dua cara. Either awak nampak F tu untuk letak dekat sini. Okay, nampak sorry, betul ke tu? Bukan. Allah, saya buat balik. Okay, seperti saya kata tadi, mula dengan Allah Akbar. Sengit, selalu sengit. Ada balik. Saya nak tunjuk ada dua cara lah. Tengok yang mana dulu awak nampak W macam ni. Okay, lepas tu awak nampak T, awak pun buat condong macam tu. T, arah masih lagi sama T, tapi angle dia kat sini. Angle 30 tu di sini. Okay, saya cuma bawa yang ni, bahagian ni. Zahin T, lepas tu ada force macam ni. Okay, ini yang pertama. So, sudut dalam ni akan jadi 60 lah, 60 darjah. 60 darjah sudut dalam ni. Okay, sebab 90 tolak 30 dapat 60. Okay, ni mungkin segitiga pertama. Pilihan kedua, kalau awak tak nampak macam ni, mungkin awak nampak macam ni, lebih kurang W. Lepas tu F awak tak letak bawah, awak letak atas. Mungkin awak nampak macam ni. Betul juga. Lepas tu sambung dengan T macam tu. Sorry sengit sikit. T. Okay, sudut kena tahu kat mana. Sorry, yang ni ada segitiga sudut tegak. Okay, now sudut ada kat mana? Sudut, saya bawa T ni sini sudut dia. So di atas T tu, kat situ 30 darjah. Okay, either one akan produce the same answer. Dua-dua jawapan kalau awak kira confirm dapat sama. Saya tunjuk yang pertama dulu. Saya tunjuk yang pertama. Okay, macam mana soalan tanya berapakah nilai T? Berapakah nilai T? Nak cari T ni. Kita ada sudut 60, kita nak cari T. T adalah hypotenuse dalam kes ni. Okay, yang kita ada adalah weight. Weight, nilai ni berapa tadi? 40. Okay, 40 ni sebelah dengan 60 darjah. Okay, kita pakai yang sebelah. Sebelah apa? Cos kan? Cos. Okay, cos 60. Cos kepada 60. Cos kepada 60 adalah adjacent 40 bahagi dengan hypotenuse T. Kan ada T kat situ. So T sama dengan 40 bahagi cos 60. Awak akan dapat 80 Newton. Cuba tengok yang ni pula. Just to make sure ataupun just to prove that either one of these triangle akan produce the same answer lah. So ni 30, T kat sini, W kat sini. W kita dah tahu 40. So 40 adalah bertentangan dengan 30. So sin 30
sama dengan 40 bahagi T. So rearrange, T sama dengan 40 bahagi sin 30. Confirm juga akan dapat 80 Newton. Sama. Okey, jawapannya adalah C. Mahirkan diri anda melukis triangle forces. InsyaAllah boleh jawab soalan ni. Okey, triangle forces kita cuma pecah-pecahkan forces dia, cantum jadi segitiga sudut tegak. Syaratnya arrow tak boleh ubah, kecondongan tak boleh ubah, sudut kena letak. Ada satu sudut yang awak perlu letak dalam triangle forces awak dia supaya awak boleh cari sisi-sisi yang lain tu. Right, nombor 11 cicak C. 13. Which situation shows work is done? Work sama dengan force times dengan distance atau displacement. Okay, kalau ada force, tak ada displacement, tak ada work. Ada displacement tapi tak ada force, which is tak logik, juga bermaksud tak ada work. Okay, soalan tanya yang mana satu work is done. Maksudnya ada daya yang di-apply kepada satu objek dan ada pergerakan kepada objek tersebut. Contohnya A ada daya tak? Pulling ada daya, tapi pintu kunci, maksudnya pintu tak terbuka. Bila pintu tak terbuka, displacementnya kosong, maka work tak ada. Okay. B, waiting for a bus, tak bergerak. Daya yang digunakan adalah untuk menampung beg, mungkin berdiri, untuk berdiri. Tapi sebab tak ada displacement, maka tidak ada work done. C juga, carrying a wood plank. Okay, membawa papan kayu. Membawa papan kayu dikira tidak ada work done kerana dia bukan angkat kayu, dia bawa. So selagi mana sama aras dia, tidak melibatkan turun dan naik, maka dikira tidak ada work done. Okay, the only jawapannya adalah D. 13 adalah D kerana pushing up, menolak kotak ke atas, maksudnya ada pergerakan ke atas dan ada force yang terlibat. Okay, so cukup syarat dia, ada daya, ada jarak, maka kita katakan kerja sedang dilakukan. 13. Okay, 14. Kalau tengok daripada graf ni, graf F lawan X, sepatutnya awak tahu dah soalan ni derive daripada satu hukum namanya Hooke's Law. Hooke's Law. Dalam Hooke's Law, F sama dengan KX, formula dia. Cuba tengok F ni dipaksi mana? Dipaksi Y. X tu dipaksi mana? Dipaksi X. Pintasan di Y, paksi Y adalah kosong plus kosong. Sorry, yang ni sepatutnya saya letak C. Okay, ingat tak ni formula apa? Apa awak nak isi kat situ? Sebenarnya di sini adalah M. Bermaksud nilai gradient dalam soalan ni adalah nilai K. Ni K untuk P, yang ni K untuk Q. Okay, so P dengan Q ada dua kecurunan yang berbeza. Mana lagi cerun? P lebih cerun dari Q. Graf P lebih cerun atau kecurunan P lebih tinggi dari kecurunan Q. Itu juga bermaksud nilai K untuk spring P lebih besar dari nilai K untuk spring Q. Okay, ni conclusion dia. K tu apa? K stands for springs constant, yang memberitahu pada awak sifat spring tu. K ni nilai spring tu, nilai sifat spring tu. Kalau nilai K nya besar, sekejap. Kalau nilai K nya besar, itu maksudnya stiff. Stiff tu apa? Less elastic. Kurang kenyal. Keras lah tu. Keras, bahasa mudah dia kenyal. Kurang elastik. Bahasa elastiknya, bahasa elastik. Bahasa saintifiknya adalah less elastic. Bahasa mudah je, spring yang keras. Susah untuk diregangkan atau dimampatkan. Tersasul saya. Kalau K yang kecil, itu bermaksud more elastic. More elastic, lebih elastik, mudah diregangkan, mudah dimampatkan. Okay, so to make things
much more simpler. Tengok dekat sini, nilai K besar, which is bermaksud nilai gradientnya besar, which is dalam kes ni adalah KP, gradient besar kan, K dia besar, gradient dia besar. Bermaksud spring P adalah spring yang keras, susah untuk diregangkan. Okay, saya highlight kat situ. Saya pakai highlighter color lain pula, warna hijau. Okay, nilai K yang kecil, which is in this case gradient yang lebih rendah, merujuk kepada Q, bermaksud spring Q adalah lebih elastik, senang diregangkan, mudah dimampatkan, dan mudah diregangkan. So which of these answers are correct? Mana satukah yang paling betul? Jawapannya adalah C. Spring P made of steel, Q made of copper. Antara copper dengan steel, copper lagi senang diregangkan. Logik lah, graf copper berada di bawah. So lagi tinggi graf ni, lagi cerun dia, bermaksud lebih tinggi nilai K dan lebih keraslah suatu spring tu, lebih sukarlah dia untuk diregangkan. Okay, A kenapa salah? Spring constant Q greater than spring constant Q is greater. Salah, Q duduk di bawah. Nilai spring constant dia, which is K dia, lebih rendah. B, Q is stiffer than P. Q stiffer than P. Salah, lagi tinggi lagi stiffer. Terbalik, salah. D pula, elastic potential energy of Q bigger than P. Jawapan ni terbalik. Sepatutnya P lagi tinggi daripada Q. Sebab P sukar diregangkan, maka elastic potential energy-nya lebih besar. Okay, 14 juga soalan yang famous. 15, soalan direct. Which of the following is an advantage of high pressure? Pressure dikira menggunakan formula force over area, force per unit area. Ingat, pressure is force per unit area. Untuk menghasilkan high pressure, area mestilah area yang kecil. So tengok gambar rajah ni, mana satu yang kita secara sengaja menggunakan area yang kecil? Jawapannya A lah, untuk ice skating. Without the small surface ataupun area yang kecil pada blade ni, we would not be able to skate on ice. Kita tak akan dapat sliding ataupun meluncur di atas ice lah. Yang lain semua ni area besar ni, tayar mountain bike ni tayar besar, so that boleh dikayuh dalam keadaan berlumpur. Okay, di traktor ni pun terang-terang ni tayar besar ni, takut tayar dia tersekat dalam lumpur. Sama juga, C pun sama. Okay, alright, direct saja. 16, container filled with water. Dalam ni ada air dalam container. Which of the following are the factors that influence pressure in water? Kalau awak tahu formula, pressure in liquid equals to rho G H. Semua ada 3 faktor. Pertama adalah density. Density apa? Density of liquid. Density of liquid. G is the gravitational acceleration. Okay. H adalah the depth, kedalaman, bukan height lah. Cecair kita tak panggil tingginya laut tu, tak, dalamnya laut tu, contoh lah kan. So ni adalah 3 faktor yang mempengaruhi pressure in liquid. Jawapannya adalah D, depth and density. Shape of container tak pernah ataupun volume tak pernah mempengaruhi pressure in liquid. Duduklah bentuk dia macam mana pun, selagi mana dia dalam, pressure-nya tinggi. Selagi mana density-nya tinggi, pressure-nya juga tinggi. Okay, 3 faktor ni sahaja. 17, seorang perempuan melekatkan pelocok di atas lantai. Dia tolak plunger ni, menekan plunger ni in order for her to move together with the scooter. Okay, but then suddenly the plunger is stuck to the floor. Tak boleh dicabut. Kenapa? Okay, kena tahu dulu. Plunger kedudukan asalnya, okay, macam ni, melengkung.
So bila kita apply force, kita tekan lah plunger tu, apa jadi? Dia rapat ke lantai dan dia punya apa tu? Dia punya shape dia tu jadi macam ni lah, lebih kurang sini. Okay, dia kemek lah. Semasa proses force menekan, semasa proses awak menekannya ke lantai, awak telah pun memaksa udara keluar daripada bahagian hujung ni, bahagian plunger ni. Okay, udara keluar. So bila udara keluar, menurut konsep tekanan udara, apabila partikel udara berkurang, bermaksud pressure di dalam ni akan juga berkurang. Kenapa tu? Sebab tekanan udara berasal daripada pelanggaran ataupun jumlah pelanggaran atau kadar pelanggaran molekul udara sesama sendiri dan juga dengan kontainer. Ada belanggar-belanggar menghasilkan suatu tekanan. Kalau kurang partikel, maksudnya pelanggaran jadi kurang. Bila pelanggaran jadi kurang, pressure juga berkurang. So pressure dekat dalam plunger menjadi kurang, pressure daripada luar, which is the PATM, tekanan atmosfera, akan menekan plunger itu supaya melekat di lantai. Okay, awak kena tahu pressure yang tinggi akan menekan ke arah pressure yang rendah. Pressure yang tinggi menekan ke arah pressure yang lebih rendah. So 17 jawapannya A, ayam. The atmospheric pressure is more than the pressure inside the rubber plunger. Okay, satu benda yang awak kena highlight kat sini, yang ni ramai orang tak tahu. Kenapa pula pressure boleh jadi rendah? Sebab the moment awak tolak plunger tu, awak sebenarnya paksa udara keluar. So bila udara keluar, pressure berkurang. Kurangnya pelanggaran dalam tu, pressure berkurang. So pressure yang tinggi dekat luar ni akan tekan rubber plunger tu melekat pada lantai, macam tu. Okay, ni seawal form 2, form 3 awak dah belajar sebenarnya kan. Nak apa, revise balik je. Alright, seterusnya 18. Dalam satu hydraulic system which is menggunakan konsep Pascals, awak akan bermain dengan dua formula. Jangan tak tahu Kadang-kadang soalan boleh tanya awak supaya awak boleh aplikasikan formula ni. F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2, which is selalu awak jumpa macam ni. Okay, unfortunately ada juga pelajar yang tak tahu bahawa ada satu lagi formula, A1X1 sama dengan A2X2. Kali ni darab, yang tu bahagi, ni darab. So dua-dua perlu awak familiar. Pertama, kalau nak pakai formula F1A1, okay, F1 bahagi A1 adalah formula yang melibatkan force. Bila nak cari force dengan cross sectional area. Okay, nombor 2, bila kita nak guna, bila adanya soalan yang meminta jarak. Okay, jarak, contohnya jarak piston bergerak, piston 1 ke piston 2 ke, kalau ada pergerakan ke bawah atau pergerakan ke atas, suruh kira jarak dia, maka awak akan guna formula nombor 2. Okay, sebenarnya nombor 2 ni derive daripada nombor 1 juga, tapi panjang pula nak cerita nanti kan. So kita pakai nombor 2. A1 tu apa? A1 merujuk kepada area piston 1, 0.5. Darab dengan X1, berapa banyak dah piston ni bergerak? 0.25. Macam tu. A2 ada 1. Kemudian H2, X2 merujuk kepada H2. So H2, maka H2 sama dengan 0.5 darab 0.25. Macam tu. Jawapannya adalah, tak silap saya, A 0.125 meter. Jawapan dia. Okay, tolong ingat ada dua formula. Satunya lebih famous pada satu lagi lah, tapi kita tak tahu, we'll never know yang mana satu akan diuji dalam SPM awak. Boleh jadi salah satu lah. Ingat dua-dua ni, tolong ingat. Boleh ya? Boleh, awak pandai. Semua yang tengok ni semua pandai, insyaAllah.
Alright, last untuk part 1. Saya akan bahagi pada 2 part lah. Lupa bagi tahu. Nanti tengok part 2 pula Okey, part 1 saya bincang sampai sini dulu. Diagram 20 shows a light ray travelling from air into a semicircular glass block. Kalau awak dah study banyak-banyak kali, awak tahulah fenomena apa ni. Satu cahaya yang sepatutnya terbias ke atas. Tapi bila masuk dalam glass block, tiba-tiba the light rays lie in between the two medium. Berada betul-betul di antara dua medium. Dia duduk kat sini, betul-betul di antara dua medium. Okey, dan membentuk sudut pembiasan 90 darjah. Okey, apakah fenomena yang sedang berlaku ni? Sudut di sini adalah dikenali sebagai sudut genting, critical angle. Define critical angle. Sudut genting. Critical angle is I. I itu adalah sudut tuju. Incident angle when R, sudut biasnya, sama dengan berapa? 90 darjah. Ni definition untuk critical angle. Apa maksud dia ni? Critical angle, sudut ni adalah sudut tuju. Ni kan sudut tuju, nampak? Ni sudut tuju. Sudut tuju apabila nilai R-nya menjadi 90. Itu maksudnya critical angle. Trik soalan dekat sini adalah supaya awak tahu sudut, mana-mana sudut dalam lukisan ray diagram, okey, adalah dikira dari garis cahaya ke normal line. Ni normal line. Okey, mana-mana sudut dalam garis cahaya mesti dikira daripada garis cahaya ke normal line, bukan dari garis cahaya kepada boundary mana-mana. So yang ni adalah nilai sudut tujunya. Berapa nilai C tu? Dalam kes ni C nya adalah 90 tolak 48, sama dengan 42 darjah. Okey, soalan minta apa? What is the refractive index? Cari nilai N untuk blok tersebut. Dah ada C, bolehlah cari N. Pakai formula apa? N sama dengan 1 over sin C. So N sama dengan 1 bahagi sin 42. Okey, tekan calculator. 1 bahagi sin 42, awak akan dapat jawapannya 1.49. 1.49. Okey, itu sahaja untuk setakat ni sampai soalan 26. Kalau sambutan bagus, okey, komen yang bagus-bagus kat bawah, saya akan cepatkan buat untuk part 2. Itu sahaja setakat ni. Good luck untuk SPM awak yang akan datang. Dah tak lama dah, beberapa hari saja lagi. All the best, teruskan semangat. Semoga berjaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.